Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. selamat Hari Khamis dan selamat Hari Wesak Day kepada semua rakyat Malaysia dan yang meraihkan Hari Wesak pada hari ini, dan berjumpa lagi kita di Loko Ajak Borak pada hari Rabu Khamis hari ini. Untuk kita berborak-borak sekali lagi dengan orang nun jauh di Svalbard di Norway. So sebelum tu, kalau pertanyaan soalan untuk Kai, iaitu Khairul Fuad yang sedang berada tinggal dan bekerja di Svalbard di Norway, boleh tanya soalan di bawah. Kita akan terus tanyakan kepada Kai di sana. Alright, so kita terus kepada Kai. Assalamualaikum, Kai. Waalaikumsalam warahmatullahi. How are you today? Today, Nampak macam ada snow lah di belakang tu. Is it snowing there? yeah, snowing today. Aren't you cold? Not really, because Not really, yeah? I hope so, because macam angin nih sekarang. Oh, berapa darjah Celsius sekarang di sana? Sekarang dalam 2 darjah Celsius. 2 darjah Celsius. And now you are out. Okay, aduh, masih sejuk tu 2 darjah Celsius. But it's okay. So for the past few days di Malaysia tu viral lah tentang Kai because of one of your videos bercerita tentang your experience berpuasa and tinggal di Svalbard, Norway. So that's why you are here today with us. So kita pun nak tahu juga dengan lebih lanjut berkenaan dengan your experience, your work, and anything about Svalbard dan yourself dekat sana. Okay? Alright. Yeah. First and foremost, mungkin Kai boleh introduce yourself, nama penuh, asal dari mana, and then macam mana tiba-tiba boleh berada di Svalbard jauh di sana tu. Oh, nama penuh Khairul Fuad bin Junaidi. Saya asal daripada Ranau, Sabah. And first saya di sini, actually saya just travel. Okay. Travel, and then sebab dulu ada kawan saya di Svalbard. Dia American, tinggal dalam 2 minggu. Okay. And then lepas sampai di sana, tiba-tiba dia force pula saya untuk cari kerja. Why not? Let's give a shot. And then after tu dapat pula. The next hari ni saya apply, next day dah dapat. Wow, you're so lucky. Stuck lah. Lucky, so lucky. Okay, sebelum kita tanya lebih lanjut, what make you like macam fall in love with Svalbard? Oh, banyak dia punya tempat, fenomena dia tu, activities, orang dia, and mostly tempat tu lah memang speechless. Okay, so seperti yang kita tahu kan, Svalbard ni is a Scandinavian country, and also dekat sana, tetapi di tempat anda sekarang ni berbeza dengan 4 musim yang ada di normal, di tempat-tempat yang biasa macam di Korea ke, di UK ke, is different, totally different kan. So mungkin kita nak tahu sedikit tentang musim-musim yang ada, sama saja kan, tapi apa perbezaan yang paling ketara? Okay, let's say now according to you, now is summer. So berapa lama summer, and what's happening in summer time dekat sana? Sekarang sama dari bulan mid-March until mid-September. Okay, so what's happening? Itu musim panas, dan fenomena dia matahari tidak akan tenggelam selama 24 jam sehari. Memang pagi setiap hari lah. Okay. Ya. And then dari bulan September until Oktober tu dia getting normal, malam siang malam. And then dari bulan Oktober sampai awal bulan March, dia gelap langsung, tiada matahari walaupun siang. Okay. So dipanggil itu dark season. Tiada matahari langsung. Tiada matahari langsung for 5 months also. So biasanya apa aktiviti dan macam mana you cope up with this, like macam midnight sun, like because every day like sun, and then macam mana you make sure that your sleeping time tu macam betul, and
You know? Oh, bagi saya first year tu memang susah lah mau adapt, and then the second year nak mula sudah adapt, and then macam biasalah kalau nak tidur tu tengok jam, macam jam 10 dah lewat, tidurlah walaupun susah sebab di sana kebanyakan dia punya jendela atau cermin tiada langsir ya. Oh, okay. Dorang tiada jual langsir dekat situ. Okay, so So kamu tutup dari pakai apa? pandai nak cover pakai plastik ke, pakai macam-macam lah. Cara lah. Okay, but okay, itu Ya. kalau midnight sun, maksudnya 24 jam. Dan sekarang ni kebetulan pula musim sekarang dan bulan puasa pula kan. So berapa lama Ya. you puasa? 20? Berapa jam? 21 jam sehari. 21 jam sehari. So pukul berapa, daripada pukul berapa sampai pukul berapa tu? Daripada pukul sahur jam 1 sebab sembahyang subuh dalam jam 1.50, 1.55 pagi begitu. And then buka puasa jam 10.30 malam. Aduh, tu belum habis, belum masih kenyang dan belum lapar lagi dah sahur dah. Ya, betul tu. Itu yang sedikit susah tu. Jadi terpaksa makan je lah. Makan aja lah kan. Okay, tak apa. So bila dah habis musim summer di September nanti, dia akan timbul musim normal dan matahari dah siang malam. Tapi malam tu mungkin masih pendek lagi daripada biasa kan? Ya, masih pendek sebab dia getting night macam jam 10 malam gitu. Sampai pukul 4 gitu dan dia mulai terang balik. So sekarang ni kita dimaklumkan Kai bekerja di salah sebuah hotel yang didapat di Svalbard. Okey, sekarang dicutikan sebab pandemik COVID. Tapi saya dimaklumkan di Svalbard langsung tiada kes COVID kan? Ya, langsung tiada kes. Zero, tiada kes lah. Langsung tiada yang dijangkiti dan tiada lah. Memang kosong. Tiada. So maksudnya sekarang ni because of tiada ini, jadi tourism activities semua diberhentikan. Dan kalau kita bercakap tentang tourism di Svalbard, musim atau time bila tu orang ramai datang ke sana? Musim summer. Summer. Ya, dalam now lah. Now, the peak time. Now peak season lah. The peak time. So what are the activities that people yang selalu diorang bikin kalau mereka datang? Sebab Svalbard ni dia ada 2 kepulauan. Itu kepulauan dekat Norway ni lah, and then satu kepulauan Russian punya pulau. Okay. Kebanyakan dorang akan pergi ke pulau-pulau lah, dari pulau Longyearbyen tu akan ke pulau Russia. Okay. Dan ada snowmobile. Alright. Dan juga boleh hike dan boleh pergi tengok polar bear. I see. So itu antara aktiviti. Dan kalau mereka kalau diorang datang tinggal di hotel yang kamu kerja lah, one of the hotels that you work at lah kan. And then kalau kita bercerita tentang juga tourism di sana kan. So kalau orang Malaysia contohnya yang melihat hari ini, kalau diorang mau travel ke Svalbard ni, dari mana ke mana mereka harus travel? Fly. Kalau typical airline, kita kena ambil Qatar Airways. Okay. Dia bekerja sama dengan Mas Airlines. Okay. Cost sharing. Dari tempat macam saya, dari Kota Kinabalu ke KLIA International Airport. Alright. Dari KLIA itu dia memang akan ke Dubai atau Doha. Okay. Dan pas antara 2 airport tu dia akan ke Oslo. Dan dari Oslo tu baru pergi ke tempat saya. Wah, jauh perjalanan tu. So pada korang yang ada soalan untuk Kai, so Kai sentiasa akan menjawab soalan-soalan korang berkaitan dengan tempat dekat sana dan kenapa dia ada dekat sana. Dan jangan lupa untuk juga kita ada hadiah ataupun voucher percuma daripada Tony Romas yang kita akan bagi di hujung rancangan nanti. Kai akan tanyakan soalan dan voucher bernilai RM100 akan menjadi milik anda. Okey Kai, ada Khairul Onggon tanya ni, dia kata Kai Sabah asal mana? Oh, saya asal daripada Ranau. Oh, okey. Ranau, Sabah. Ranau. Kai berasal dari Ranau. Okey Kai, sekarang ni Kai dah 5 tahun tinggal di Svalbard.
Alright. Ini So tahun kelima lah. ini tahun kelima. So kalau kita sekarang ni adalah musim Midnight Sun, tapi di sana juga ada night season kan, yang malam saja sentiasa kan, 24 hours malam. So itu bulan berapa sampai bulan berapa pula? Itu daripada bulan Oktober sampai bulan awal bulan Mac. Oh, meaning selepas habis yang siang terus, dia akan terus malam terus macam tu? Ya, Okay. gitu. So apakah cabarannya pula kalau di musim cabaran dan apakah yang menarik berlaku pada musim tersebut? Cabaran burung. Apa tu? Burung. Cabaran, ya, cabaran dia sejuk. Dia punya sejuk tu memang sangat ekstrim. Alright. Boleh max, boleh mencapai minus atau negatif 40. And then sangat sejuk. Dia windy, selalu windy, dan memang tempat tu akan automatic jadi ghost town. Ketika dark season memang tidak orang jalan-jalan, tidak orang keluar, semua akan stay di rumah. Dan kebanyakan pun akan berpindah ke mainland untuk stay. Okay. Selama 5 bulan tu lah. I see. Cabaran. Dia jadi macam lockdown dekat KL, dekat Malaysia sekarang lah, tak boleh keluar apa semua. Ya, tapi ya depends on individual lah. Kalau nak keluar juga boleh. Tapi mereka just tak nak keluar sebab ekstrim lah sejuk dia. Ekstrim sejuk lah kan. Okay. Tengok Kai 2 darjah Celsius dekat luar sekarang ni, borak dengan kita nanti dekat almost 1 hour. Dia relax saja. Nampaknya Kai ada orang tanya Kai, mana Kai lebih suka, cuaca Malaysia atau cuaca dekat Norway dan kenapa? Cuaca saya lebih prefer cuaca yang dekat Norway ni sebab satu, kalau saya di Malaysia saya ada sinus tau. Sangat teruk sinus saya, bersin dalam 20 kali. Alright. Straight. So dalam di Norway ni saya pandemik sinus tu hilang automatic sebab kerana buku. Okay, so meaning you meant to be there lah, tinggal di sana tu. I think so. Okay, mungkin tadi dekat daerah-daerah sana kan terkenal juga dengan aurora tu. Ada tempat kamu ada aurora juga kah? Bila masa yang sesuai untuk kalau mau tengok aurora? Masa yang sesuai untuk tengok aurora ni pada musim-musim gelap lah, musim not dark season. Itu paling best sebab dia sepanjang hari tu dia malam dan itu paling senang tengok aurora. Mungkin kamu dan boleh. Dia memang ada sentiasa. Mungkin kamu boleh memang cerita sedikit. Ceritakanlah dekat kami ni sedikit experience kamu first time tengok aurora tu macam mana, and how do you feel, and explain to us kalau kamu boleh. First, masa saya tengok tu ketika saya dalam perjalanan untuk ke main badminton ke Dewan, dan saya nampak kehijau-hijauan di atas langit. Dan saya pun dan saya memang automatic teriak. Memang macam supernatural. Kalau nampak ke aurora tu memang macam tidak boleh percayalah. So berapa lama aurora tu? Adakah di sepanjang masa ataupun dia akan ada dalam 2 atau 3 jam. Dalam certain masa yang tertentu. Masa tertentu. So it's not happening every day. It's happening every day, but dalam masa yang pendek. Ada masa yang pendek dan dia akan keluar dalam masa yang tiba-tiba masa yang panjang. Okay. Ada soalan ni daripada Rizwan. Dia tanya, apakah industri utama di sana? Tourism. Okay. So tourism is the main industry dekat sana lah. Interesting. So ada juga soalan daripada page kamu ni. Ada potensi tak untuk polar bear mengganggu kawasan penempatan penduduk semasa winter season? 90% dia punya kemungkinan. Setiap bulan polar bear akan datang ke Pekan untuk mencari makanan sebab dia terhidu. Dan dia akan datanglah setiap bulan, boleh jadi setiap minggu dia akan datang. Oh ya. Kamu pernah encounter dengan polar bear tak? How do you feel? Depan tidak pernah lah, tapi dengan jarak yang dalam 200 meter begitu pernah lah. Tapi kerjaan akan datang dan dia akan bagi pelali lah, tembak, kasih tidur. Dan bawa ke tempat yang jauh.
Interesting. So Kai, mungkin ada orang yang baru join kita dekat Facebook, dia tanya juga, Kai kerja kah di sana? Mungkin Kai explain lagi sekali Kai, apa yang Kai buat di Ya, sana tu? saya bekerja di sini sebagai supervisor hotel. Okay. So Kai ni sebenarnya asal daripada Ranau, Sabah. Dia mempunyai mak saudara yang berketurunan Amerika yang tinggal di Svalbard, Norway. So dia dijemput oleh mak aunty dia pergi sana pada 5 tahun yang lalu untuk dia jalan-jalan di Svalbard. Dan lepas tu Kai pun jatuh cinta di Svalbard dan cari kerja. The next day dapat kerja. The rest are history. Betul tak Kai? History, ya. Interesting. So Kai, mungkin Kai boleh juga cerita tentang satu lagi season yang belum kita sentuh tadi tu, season spring di sana. Apa yang berlaku biasanya kalau musim spring dan bulan berapa sampai bulan berapa? Season spring tu daripada bulan 2 hingga bulan 3 lah, dalam sebulan lebih begitu. Sebulan lebih saja. Tapi dia punya musim spring tu sebab di Svalbard kami tiada pokok, tiada tumbuhan, sebab pokok tidak boleh tumbuh. Okay. Dia punya itu permanent frost. Memang dalam tanah ais. Ya, tiada tanah kan? Ya, walaupun dia musim panas, ais itu tidak cair. Okay. So tiada bunga Jangan ingat kalau musim spring dekat sana ada bunga, tiada bunga. Jadi kalau mau tengok bunga, tengok di internet sajalah. Okay, Kai, ada orang tanya, Ahmad Ismail, dia tanya, ada berapa ramai orang Islam di sana sekarang? Dalam kalau mau cakap orang Islam yang betul ada 3, and yang dua tu dia Syiah begitu. So ada 3 lah. Saya consider 3 saja. Okay, ada 3 mazhab yang ada di sana lah. Ya, mazhab, so kalau dari sudut populasi orang Muslim di Svalbard, agak-agak ada berapa ramai? 3 lah. Itu 3 mazhab atau ini berapa ramai orang? Okay. 5 orang saja. Ya, 5. Yang kamu kenal, yang kamu tahu, yang tinggal di. So di Pekan Svalbard ni yang kamu tinggal ni ada berapa ramai orang tinggal di situ? 2,000 lebih. 2,000 lebih lah. Tapi tidak melebihi 2,500. Okay. So ada ni orang tanya ni, mungkin dia tak dengar tadi Kai. Dia tanya aurora tu ada setiap hari ke? Kai mungkin explain lagi sekali Kai. Aurora tu dia ada setiap hari, tapi tidak tentu pada jam berapa dia akan keluar, ada certain masa dia akan keluar. Dan aurora ni berlaku hanya pada musim night season saja ataupun dia berlaku di setiap musim? Dia berlaku pada musim panas juga, tetapi kita tidak nampak pada musim panas kerana matahari. Betul. Cahaya matahari. Ya, sebab dia siang. Ya. Betul, sebab dia siang. Betul. So Kai ni juga merupakan salah seorang atlet pemain badminton So dia memang sangat aktif bermain badminton, dan sekarang ni dia juga mungkin bosan ke Kai? Macam mana kamu boleh tiba-tiba jadi buat YouTube ni? First saya buat YouTube ni pada tahun lalu. Time Harian Metro interview saya. Okay. Then saya went viral. Alright. Itu first. And then a lot of people say, you should make a YouTube and then just post about your story in Norway. And then saya pun bernekat buatlah satu channel YouTube untuk beritahu orang lah, begini di sini, begini kehidupan saya, begini saya buat dalam kehidupan seharian saya. Alright. So share lah nama YouTube kamu apa? Nama YouTube Kai F Jun. Okay. So subscribe subscribe untuk tahu dengan lebih lanjut mengenai bagaimana kehidupan Kai sehari-hari di Svalbard. Tapi saya dimaklumkan Kai sekarang bukan berada di Svalbard, Kai berada di another state. Mungkin Kai boleh cerita kenapa, apa yang Kai sedang buat di situ dan yang menarik tempat tu? Saya berada di sini disebabkan saya terlalu bosan di Svalbard kerana tempat tu sekarang memang tiada apa-apa. Aktiviti semua pun ditutup. Dan saya decided to travel lah, pergi sini. Dan ini kali keempat saya di sini. Saya pun jatuh cinta dengan tempat ni. Okay.
So mungkin saya boleh tunjuk sedikit apa yang ada di sana sebenarnya. Ada mall kah, ada kedai-kedai kah, atau ada macam mana keadaan kehidupan di sana? Di sini lebih jauh eh, maju daripada di Svalbard. Di Svalbard Oh, kami tidak mempunyai mall, okey. kami ya tidak mempunyai mall dan cara hidup di sana dengan penggunaan elektrik pun masih lagi tradisional cara orang lama lah Okey. masih guna arang Oh, and then interesting. ya ya Okey. sebab Kalau Svalbard ini dulu tempat orang menggali arang ya, sebab ada banyak arang di Svalbard nih sampai okey, sekarang lah. sampai sekarang lah. So jadi kehidupan dekat sana pakai arang lah kebanyakannya. So tapi Ya, kalau orang nak travel to Svalbard atau ke Promstay, apa nama tempatnya tadi? Tromso. Tromso. Ya. Daripada Oslo dia harus terbang ke mana? Daripada Oslo dia terus ke direct flight lah, Tromso. Direct ke Tromso. Okay. Ya, Alright. Bukan ke Svalbard. no, No. So dia this boleh terus direct flight. boleh so Ya. direct flight kat situ lah. Alright. So ada lagi soalan ni, Kai. Macam mana nak sesuaikan masa bila siang dan malam mo? If malam mo then siang, macam aktiviti dia sama ke tidak? Macam tu. Oh, dia punya aktiviti tu memang akan sama dan tengoklah kalau anda tidur dalam sehari tu memang susah lah nak sesuaikan, nak tengok masa tu dah jam berapa. Melainkan anda Okay. tengoklah jam di phone atau pada jam tangan anda. Okay, Ya. itu mungkin daripada sudut jam, tapi mungkin mungkin senang kita tanya soalan ni daripada working hours lah dekat sana. Pukul berapa sampai pukul berapa? Working hours dia di Norway ni 8 jam saja kerja sehari. Alright. Ya, ya. Macam saya sendiri daripada jam 7 hingga jam 3 petang. 7 pagi hingga 3 petang. 7 pagi hingga 3 petang. Biasanya Kai bangun pukul berapa? Oh, Kalau saya musim bangun sekarang. kalau sekarang ni saya bangun lepas makan lepas sembahyang Isya 11.30 saya tidak tidur lagi sampai Okay. sahur. And then after Okay. sahur tu memang terus tidur lah, knock out terus. Okay. Lepas sahur, lepas subuh knock out. Dia sahur dengan subuh dia masa sama macam 50 minit beza. 50 menit beza. Ya, beza Lepas 50 tu minit. terus subuh dan lepas tu tidur. Okay, interesting. Tidur terus. Okay, Kai, ada soalan daripada Hel Hassan. Dia orang Sabah ni. Dia tanya, salam Kai. Kai still holding kerakyatan Malaysia kah? Dapat PR di sana kah? Atau lain citizen mudah dapat pekerjaan kat sana ke? Macam mana pula dengan working permit? Okey, satu dia punya soalan pasal kerakyatan. Saya masih rakyat Malaysia lagi. Yeay. And then tapi soon mungkin ada dalam 10 tahun lagi akan stay sini, mungkin boleh tukar. Let's see. Okay, alright. And then the rest apa lagi? Dapat kedua? PR di sana tu mungkin dalam within 10 years lagi dari sekarang. Ya, Kalau dalam lain, ya. ya, berkenaan dengan pekerjaan di sana, macam mana Kai dapat working permit pekerjaan di sana, dan kalau citizen lain tu senangkah atau bagaimana? Svalbard ni dia tidak, kalau kamu mau datang di sini dia tidak dan bekerja, dia tidak perlu working visa dan dia tidak perlu visa daripada konsultan lah. Dia free visa dan sesiapa saja boleh datang dan tinggal di situ. Dan selain itu kamu boleh datanglah free sebab Svalbard ni dia tidak dipunyai oleh mana-mana negara. Oh, dia bukan Ya, Norway. Dia disebabkan dia dekat dengan Norway, jadi rules dan law diambil daripada Norway, half saja. I see. Setengah saja. And then dia tidak dipunyai mana-mana negara. So maksudnya Svalbard dan sekitar memang ada independence ruler, begitu? Ya, independence. Ya. Management. Oh, okay, interesting. Very, very interesting. So, kalau kamu macam kamu kata kamu tiada tak perlu ada visa atau permit pekerjaan semua. Macam mana kamu punya travel visa tu yang kamu dari Malaysia kan kamu ke sana, then berapa panjang tempoh visa kamu yang kamu datang tu? Oh, dia tiada tempoh. Dia as long as you want to live, dia boleh lah. Tidak payah, tiada tempo. Ya, tiada tempo. Tiada tempo expired visa.
Interesting. So kalau tidak menjadi masalah pada kamu, mungkin kamu boleh share sedikit tentang taraf gaji orang di sana, kerja apa mungkin. Kalau tidak Taraf menjadi gaji masalah, saya, kalau tidak privacy, ya. no, saya boleh bagi tahu. Taraf Okay. gaji saya sama seperti Perdana Menteri di Malaysia sekarang. So dalam dalam dekat cecah lah 20.000, 19.000 gitu, 19.000 ringgit Malaysia. Wow, RM19,000 Malaysia sebulan. Okay, aduh. And then Kai bekerja hanya 8 jam sehari dan berapa hari Dan dalam seminggu? sebulan 20 hari bekerja and the rest 10 days tu off day. Tapi dia bukan straight 10 days. Dia dalam seminggu ada 2 kali, ada 3 kali, Kai, sekali. saya mau datang sana 3 bulan je nak kerja, boleh Boleh dapatkan saya kerja nanti jadi tukang sapu pun boleh Kalau tu. 3 bulan tu susah. Oh, okay. Kena datang untuk kerja untuk 1 season. Oh, Means 1 macam season tu. dalam musim sama itu hingga habislah 5 musim bulan 10. lah. Okay, Chun. Bulan 10. Say next summer time, I'll be there, okay? So make sure saya ada Boleh. pekerjaan. I'll contact you. 5 bulan dapat 100,000. So why not? Okay, I think very interesting, Kai. Tapi in term of perjalanan nak pergi sana pun bukan yang murah kan? Saya kalau tak silap saya semalam kita borak. Perjalanan bukannya murah. Oh, Sekejap okay. ya. Sikit. Are you okay? You tak freeze kat sana? No, it's getting windy, so line tak berapa kuat. Okay. So saya kena pergi balcony. Okay, pergi balcony. Yeah. Next question, please. Okay, next question. Okay, because pasal pekerjaan ni very interesting, you know. Alright. Tapi bahasa pula, adakah memang 100% menggunakan bahasa Inggeris ataupun ada bahasa tempatan yang kamu guna di sana? Dia guna 2 bahasa. Boleh guna Inggris and dorang ada bahasa dorang sendiri yaitu Norwegian language. I see. So dua-dua boleh lah guna. Okay, so kamu sudah boleh berbahasa Norway lah sekarang? Hello? Okay, dengar. So sekarang ni tengah windy dekat sana according to Kai. So kita punya line internet akan ada masalah sedikit. But it's very interesting kan. Okay, there's one more thing. So sekarang ni di Svalbard tu hanya ada seorang saja orang Malaysia. Orang Asia lain ada tak? Ataupun kebanyakannya ataupun pekerja dekat sana kebanyakan foreigners ataupun local people? Kebanyakan memang lokal lah. Kebanyakan memang lokal. Kedua yang paling banyak Thailander. I see. Okay. Yang ketiga orang Filipina lah. Okay. Macam mana dengan crime scene dekat sana? Ada ke atau tiada ke? Ini paling best. Crime scene memang tiada. Wah, zero crime scene. Ayo, bestnya. Zero crime scene. Sebab dia punya rules and law di sini memang ketat ya. Dia sesiapa saja yang commit crime memang akan kena blacklisted dan tidak bolehlah datang ke pulau itu lagi. But depends crime yang apa yang kamu buat lah. Oh, okay. Very, very. So ada soalan Kai, dia tanya, girlfriend Kai orang sana kah? Girlfriend orang sana, mana ada. Kai masih suka Sumandak. Kai masih suka Sumandak Sabah lagi ni. Okay. Sumandak Sabah pun boleh. Kai, mungkin Kai boleh cerita lagi apa mungkin ada benda-benda menarik yang mungkin kami tak tahu nak tanya, tapi mungkin Kai nak experience, nak cerita sikit experience Kai sepanjang berada di Svalbard selama 5 tahun ni. Sepanjang saya di sini banyaklah pengalaman. Antara pengalaman dia, saya suka dengan orang-orang di Svalbard ni. Orang friendly dan memang di Svalbard ni orang memang sangat membantu lah. Jika Anda dalam kesusahan, macam contoh basikal rosak, kami ada satu grup, and then Anda post saya dalam grup tu, mereka akan contribute, akan tolong dengan percuma.
Okay. Any festival yang di-celebrate oleh orang-orang di sana yang menarik? Festival, Atau ada festival perayaan? Hmm. perayaan ini untuk non-Muslim je, macam Yeah. beer festival, Okay. dan kebanyakannya semua pasal alkohol lah. I see. Sebab sejuk mungkin selain daripada tu Christmas memang disambut di situ lah. Christmas tidak berapa happening, tidak berapa meriah Oh, dekat Svalbard. I see. Mereka Uh, agama Kristian atau macam mana? Christian, bukan, dia orang Kristen tapi bukan Roman Katolik, Lutheran I think. I see. And then is there any other festival that related to tourism, for instance, berkaitan dengan yalah dengan tourism lah yang mungkin ada ke festival-festival begitu? Festival pasal tourism ni tiada. Tiada. Tapi kalau musim panas yang sekarang ni pandemik COVID lah, tiada orang datang. Tapi biasanya pada tahun-tahun sebelum ni apa yang selain daripada bila orang datang tu, selain daripada mereka untuk apa ni melawat tempat-tempat yang Kai sebut pagi tadi awal tadi, apa lagi yang mereka lakukan? Mereka ada satu festival ni summer saja. Itu summertime. Okay. Dia orang tunggu matahari tu timbul lah. Itu maksud dia start untuk summertime sudah. Dan lepas matahari itu timbul, mereka akan semacam worship lah. I see. Worship di sana. So ini apabila daripada spring nak masuk ke summer ni. Ya. Bila matahari itu timbul lah, orang pun dan worship lah. Okay. Is it the same thing bila berlaku musim musim apa ni season malam? Tidak. Musim malam, kalau tiba musim malam mereka fly lah pergi mainland. I see. Interesting. So korang kalau dekat luar sana mungkin boleh lagi tanya soalan. Kita ada sekitar dalam 15 minit lagi bersama dengan Kai, dan di hujung rancangan ni Kai akan tanya satu soalan yang telah kita borak-borak tadi untuk anda dapat satu voucher bernilai RM100 daripada Tony Romas Malaysia. So hari ini sesi ajak borak loko bertajuk Perantauan di Kutub Utara. Kita bersama dengan Khairul yang dah duduk di Svalbard, half Norway selama 5 tahun. And kita sebenarnya sedang borak-borak dengan Kai tentang macam mana kehidupan beliau di sana, dan menarik, gaji dia sama dengan gaji PM kita, so lepas ni Kai, kamu dah percara habislah kau. Ramai nanti orang Malaysia datang sana tu. Janji bukan kutip buah, Kai. Okay. Mungkin bercerita tentang kehidupan orang-orang di Svalbard tu, lifestyle. So maybe what is the most ketara lah beza dengan orang-orang di tempat lain? Kehidupan mereka tu bagaimana? In term of daily life. Paling ketara orang punya culture lah. Orang punya culture tu orang bawa ke daily life. I see. Macam contoh? Yalah, macam European, orang breakfast orang akan makan roti. Memang roti dan salmon, and then the rest is salad and juices. Itulah, dan fruits. Dan cara mereka makan tu memang sangat seimbang lah. Apakah tak dengar? Cara pemakanan mereka tu memang seimbang. Untuk sarapan, untuk breakfast. So kalau daging dengan ikan, mana lagi murah? Daging dengan ikan lah. Ikan. So mungkin kita sebab ada soalan ni, banyak soalan tentang kehidupan dekat sana ni. Bagaimana dengan kos hidup di sana? Kai gaji RM19,000. How much you spend per month? Okay. First, dia punya living cost memang tinggi. Daripada mana-mana negara. Alright. Tapi gaji pun tinggi. Tapi saya spend dalam sebulan, saya ada 19 kira dalam gaji dalam Norway, 40,000 kron. 40,000 kron Norway. So saya bayar rumah sewa sebulan 13,000 kron. And then electric
dalam 1,000, 2,000. Tengok penggunaan Okay. berapa lah. Okay, And itu then sudah 15,000. Okay. makanan pun dalam 3,000. Untuk satu orang tuh 3,000 tuh memang cukup banyak sudah. Memang cukup Okay. sudah untuk seorang. And Okay, then lagi. the rest tuh simpanlah. Kalau kamu mau spend lebih, boleh juga. Wow, tak sampai 40%, tak sampai 30% of dia punya gaji dia boleh 70% of his salary save, okay. Ya, So boleh memang save. memang boleh buat duit lah dekat sana ni sebenarnya. Wow, ada soalan Ya. lagi. Ada penguin tak di sana? Penguin tak ada. Penguin di South Pole. Dia di South. Di South Pole, tengok penguin. Apakah Ya, makanan utama dekat sana sekarang? I mean, makanan utama. Salmon lah. Salmon. Number one. Ya. Alright. And then halal food, bagaimana dan senang tak didapati? Halal food tiada masalah, senang, memang sangat senang lah. Pasal makanan tidak perlu risau lah kalau kamu nak travel ke Norway. Memang halal food ada di mana-mana. Okay. So tadi kita nak tanya tentang makanan. So kalau ikan dengan daging, contoh kalau ikan tu sekilo, kalau salmon berapa sana sekilo? Ataupun macam mana dijual di sana? Dia sekilo dalam, kalau ikan sekilo dalam 80 kron. Tengok sebab diorang punya ikan ni ada grade tau, macam grade A, B, C. So tengok grade jugalah. Kalau macam grade C, salmon grade C dalam sekilo tu 80 hingga 90 begitu. Okay. So daging dan ayam itu agak mahal dalam 130, 120. 120 berapa ringgit tu, Kai? Dalam 68 ringgit, 60 ringgit gitu. Sekitar 60 lah. Wow, interesting. So ada juga yang tanya, medical dekat sana mahal atau macam mana? Medical tak mahal. Tak free. Mahal. Oh, free. Kebanyakannya free. Ya, so, kebanyakannya free. Termasuk foreigners macam kamu pun dapat free medication and medical treatment. Di Svalbard ni tiada foreigners. Once you sudah daftar as a population in Svalbard, automatic kau jadi population. Dan tiada orang akan cari foreigners. So you are one of their citizen lah di sana sekarang. Ya, citizen lah. Dia punya population. Interesting. Mazni Muhammad tanya, Kai kerja apa kat sana? So untuk pengetahuan korang, Kai merupakan salah seorang pekerja di bidang perhotelan. He is hotel supervisor. This is one of the hotel in Svalbard. Di Svalbard. Yes. Okay, Chun. And then ada Nur Kisah Insil tanya, mesti veggies dan fruits mahal kan? Betul ke? Fruits and veggies. Tidak. Dia dalam mid price lah. Tidak berapa mahal dan tidak berapa murah. Mungkin bagi contoh, what kind of fruits that you like and how much it costs? Seperti saya suka makan salmon sendiri. Okay. Dan buah pun saya akan beli setiap hari, macam pisang dalam 2 gitu, sangat murah bagi fruit. Sangat murah. Nur Kisah sangat murah. So surprisingly tidak mahal juga. So macam Kai cakap tadi, dia earn about 90 dalam 40 kron duit dekat sana kan. 40,000 kron. And then he only spend more or less about 30 to 35,000. Kalau saya kira dekat sini 4 to 5,000 saja. Yeah. So it's not even 10%. It's not even 20% pun his salary. Ya. Yeah. Kita dekat sini nak bayar kereta saja dah almost 30% of our salary. Belum makan, belum bayar rumah lagi apa semua. So this is like macam dia kerja 40,000 kron. Dia bayar rumah 1,500, makan minum dia kata dalam 3,000 tu dah cukup. Rumah 13,000. Rumah 10,000. Dalam 13,000. Ya. Dalam 13,000 termasuk api dan air apa semua. So, wow. Interesting. So saya rasa ramai 13,000 sewa rumah. Oh, nampaknya ada orang tengah buat calculation ni, Kai. Wow. Ni memang berminat nak kerja dekat sana nampaknya ni. Very. Boleh ni, boleh. Okay, Kai.
apa lagi saya nak tanya, tadi lupa pula. So sepanjang Kai duduk di Svalbard sepanjang 5 tahun ni, Kai ada tak pergi melancong ke negara-negara sekitar Norway? Sekitar Norway saya pernah pergi Oslo, Okay. saya pernah pergi Tromsø. Dua tempat ni je lah saya pernah pergi buat setakat ni. Tapi dia punya lifestyle dan dia punya cuaca tu tidak jauh beza juga kan? Dia punya suhu Dia beza. punya suhu beza. Suhu kesejukan tu beza lah. Okay. So pada korang dekat luar sana yang masih menonton, boleh lagi tanya soalan. Kita ada lagi 15 minit sebelum Kai tanya soalan pada anda untuk anda menangi. Kesian Kai, dah kesejukan. Ya, tanyalah soalan apa-apa. Kai ada lagi 15 minit bersama dengan kita dan kita ada satu soalan yang akan diberi oleh Kai nanti untuk anda memenangi satu voucher meals voucher, complimentary meal voucher daripada Tony Romas Malaysia. Alright. Kerja hotel. So what is your target market and guest? Okay, dia tanya hotel yang Kai kerja tu, target market dia orang tu siapa? Guest yang selalu datang tu dari negara mana biasanya datang tu? Guest worldwide lah. Memang worldwide akan orang yang memang worldwide lah akan datang stay. Dan ya memang dalam sama tu memang terlalu ramai orang. Alright, so worldwide. Hel Hassan tanya lagi, children education free ke di sana? Children education free, semua free. Kat sini free. Semua free. Selagi tidak, tapi bila dah masuk ke university college itu akan ada bayaran sedikit. Tapi children education memang free, semua free. So ini soalan-soalan ni semua dia nak check list ni, right? Boleh tak dia pergi travel, anak free education, berapa belajar. Yeah. So it's very interesting. So Kai, lagi 2 minit kita nak Kai tanya soalan. So korang bersedia, Kai akan tanya satu soalan daripada apa yang kita orang dah sembang pada hari ini untuk anda memenangi satu voucher bernilai RM100 daripada Tony Romas Malaysia. So Kai, ada Nur Zaimi Nordin beritahu, best of luck, nice to know ada Malaysian tinggal di Kutub Utara, dia cakap. Yes, gitu. Yeah. So, jadi pada korang yang nak tahu lebih lanjut mengenai kehidupan Kai sehari-hari di Svalbard, korang boleh follow dia di YouTube, Kai F Fun, J Fun, macam tu, betul kan? Alright, nanti kita akan letak dekat situ dan beliau juga boleh anda follow di Instagram dan di Facebook juga. So Kai, dah sepanjang 5 tahun, patutnya Kai balik ke Malaysia pada hari raya ni. So apa perasaan Kai tak boleh nak balik ni? Tak boleh nak balik, jadi perasaan sedih, rindu keluarga. Apa makanan yang Kai betul-betul rasa macam, kalau lah aku dapat makan ni sekarang ni, apa yang makanan yang Kai teringin sangat nak makan? Makanan Malaysia lah. Kari ayam, rendang, semualah makanan-makanan yang dimasak time raya tu. Tapi tak apa, Kai boleh Google dan boleh masak tu di sana. Ada tak bahan-bahan yang paling mudah makanan Malaysia yang Kai boleh masak di sana apa? Ayam kicap, kari ayam. Itu yang paling mudah. Yang lain tu memang tak cukup bahan. Okay, so pada korang orang Malaysia yang mungkin ada resepi mudah untuk Kai masak rendang tanpa menggunakan kerisik, tanpa menggunakan daun limau purut, ada tak Kai? Tak ada. Ada. Okay, tak apa. Nanti kita minta orang-orang dekat Facebook ni share something yang paling simple nak buat rendang. So Kai boleh cook rendang during hari raya nanti. So kesian dia guys, dia patut balik hari raya ni tapi dia tak dapat balik. So dia teringin nak makan rendang tapi dia tak ada bahan. Rendang. Tapi kalau penghantaran macam courier ke sana semua, ada Kai pernah tak experience menghantar? Pernah. Keluarga saya pernah hantar kuih raya. Okay. Tapi dalam gambar sebelum hantar memang cantik kuih raya tu. Tapi bila dah sampai dah jadi macam kena penyet-penyet. So dan masa kena pos tu dia mengambil masa dalam 2 bulan. Sangat lambat.
2 bulan. Tapi tak apalah, janji sampai kan. Janji air tangan mak tu yang dapat juga rasalah serbuk-serbuk Ya, tu sikit kan. Kan ini ada orang Sabah ni, dia ya. tanya rempah-rempah susah mau dapatkah? Bah, marilah kita hantar ramai-ramai kai rempah, dia bilang. Kamu tunggu ada tu Oi, nanti. rempah-rempah itu rempah ada, tapi dia tidak sama dengan rempah yang ada di Malaysia. So Tidak tahu. sedihlah, rasa pun tidak sama. Okay. Tapi next time bila you balik tu memang kamu kena bawa banyak sikit barang. Adakah susah untuk kamu Ya, membawa barang masuk? no. Selalunya bila saya balik Malaysia, Mhm. saya akan bawa 3 atau 2 luggage. Okay. So 1 luggage itu untuk pakaian lah, and then lagi 2 luggage itu memang full Maggi, full rempah. Ada Memang juga full bawang saya letak. Banyaklah saya letak yang tak ada di Svalbard tu. so at least adalah simpanan kan. Dan barang makan kat sana mungkin susah nak rosak kan sebab musim sejuk je sepanjang masa. Ya, dia tidak basi, dia macam makanan macam ayam goreng 1 minggu pun tidak basi. Oh, wow. So interesting. So banyak benda yang kita belajar hari ini mengenai situasi ataupun mengenai cara hidup orang di Svalbard. So inilah satu keistimewaan setiap tempat tu. Ada benda yang kita boleh dapat, ada benda yang kita boleh dapat, ada benda yang Yes. memberi kelebihan kepada kita. Contohnya macam Kai lebih prefer cuaca di Svalbard kerana beliau mempunyai satu masalah sinus yang sangat teruk kalau dia tinggal di Malaysia. So itu adalah sesuatu yang memberi orang kata blessing to Kai when he start to stay dekat Svalbard. Penyakit tu dah hilang buat dia. So I think this is something that we have to be more grateful dan dengan apa yang kita ada, dan ya bukan semua yang kita nak di dunia ini kita dapat, and then sometimes we have to look for it. Kalau kita ada penyakit, kita harus mengubati penyakit kita. Jadi mungkin dengan salah satu cara Kai mengubati penyakit dia yang setiap hari akan ada sinus saja kalau dia tinggal di cuaca panas di Malaysia, and then end up itulah orang kata hikmah di sebalik jemputan makcik dia untuk tinggal dengan dia beberapa atau melawat dia di Svalbard tu, dan now he is there in Svalbard for the last 5 years, and he is free from sinus. And so yes, and happy ever after. Yeah, happily ever after. Okay, so very interesting. So aduh, Hel Hassan ni orang Sabah, dia kata maybe it's calling Syam, dia kata sebab dia pun ada masalah sinus juga. Maybe I think maybe it's called kena panggil satu datang. Kena panggil tu datang. Tu ada orang Sabah tu, kau Hel you pergi dulu, I'll follow the next summer I datang, okay? I think next summer kita pergi sama-sama. Alright, ada orang tanya, Kai tak rindu tuhau sama buah tarap kah? Ois, itu sayur buah tarap tu buah nangka, sayur buah nangka memang itu paling rindu. Tuhau saya tak berapa makan, parents saya dorang makan lah. Tuhau saya tidak berapa makan. Okay, Kai mungkin boleh kita ada tinggal 10 minit lagi. Kai boleh mungkin bagi satu soalan. So kamu semua di luar sana standby, Kai akan tanya satu soalan daripada apa yang kita borakkan pada hari ini tadi, perantauan di Kutub Utara. So Kai akan tanya satu soalan untuk anda menangi satu voucher bernilai RM100 daripada Tony Roma. Silakan Kai. Okey, soalan dia tidak berapa susah. So senang sikit kamu menjawab supaya dapatlah RM100 tu. Soalan dia, berapa populasi di Svalbard? Okey. Berapa orang yang hidup di Svalbard? Total dia. Termasuk Kai. Sebab Kai adalah merupakan citizen di sana sekarang ni, okay? Alright, it's very good session Kai. Semua orang macam very happy with our session today. So I think kami daripada Loko juga mengucapkan terima kasih kepada Kai kerana sudi untuk ditemu ramah. And I know that you've been very busy. It's been very busy week for you for the last few days because ramai orang contact Kai and also interview him. In fact, today I think dia di-interview oleh one of the TV stations, and today now dia pukul 7 pagi di sana tadi tu, 7:30 pagi. Kan 7:30 pagi dia dah. Now dah dekat pukul 8 lebih, dekat pukul 9, Kai still up
just to share interesting stories about his life in Svalbard, Norway. And we are so lucky to have you today, Kai. And maybe last, thank you so much. maybe mungkin kata-kata terakhir untuk kamu dan ucapan Hari Raya kah untuk kawan-kawan. Janganlah Hari Raya jealous saya. Joke. So, pada korang yang datang ke Svalbard tu, saya ada buat satu travel agency. Cukup murah untuk orang Malaysia. Okay. Dan saya juga menyediakan, jika kamu datang ke Svalbard, saya ada apartment untuk boleh bagi free kepada korang yang nak tinggal. Okay. And disebabkan ini kerana saya merasa sunyi dan tiada kawan untuk bercakap Melayu. Kasihan kan? Okay, Kai. Mungkin Kai boleh bagi share. Nanti kita akan share Kai punya Instagram. Sebut Kai nama Instagram dan travel agent yang mungkin kalau siapa-siapa orang Malaysia yang nak pergi travel selepas habis pandemik. Saya dah tahu saya nak pergi travel mana, Kai, selepas habis Corona ni. Saya nak pergi ke Svalbard. Alright, I'll be your first guest. Alright, Yes. And then boleh follow Kai di Instagram dan juga di YouTube. So Kai akan share package-package yang menarik untuk kita nikmati. Dan Kai dah buat offer pada korang yang ambil package pelancongan dengan Kai bagi free tempat tinggal. Menarik. Tinggal free. Very, very interesting package. Alright, interesting. So Kai, anything else, Kai? Last. Dan selamat berpuasa, dan bagi yang sesiapa boleh beraya tu dengan family tu, bersyukurlah. Karena saya di sini ditinggalkan, isolated place. Okay, tak apa. Nanti kita ramai-ramai contact Kai di Hari Raya dan kita boleh beraya secara online dengan Kai. Baju Melayu ada tak? Online. Baju Melayu ada. Ada, okay, tak apa. Dan kita tengok. Raya seorang-seorang pun ada baju Melayu. Penting. Itu warisan kita harus kita bawa dekat mana walaupun kita berada jati diri itu. Doesn't matter kita duduk tinggal atau di bumi mana sekalipun, tapi asal usul dan budaya kita tu harus kita harus kita julang macam tu. So okay, stay safe Kai in Svalbard, and then we surely will contact you. Bak kata Hel Hassan, and for that we thank so much for your sharing, and we hope cerita-cerita yang kita dapat daripada sesi hari ini memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia, yang mana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So jangan takut untuk mencuba sesuatu benda yang baru. Betul tak, Kai? Betul, sangat betul. Alright, so don't forget to follow Kai di Facebook, Instagram, dan also di YouTube dia. Alright, so pada korang yang lain, untuk korang nak tahu ataupun kalau korang ada apa lagi isu-isu ataupun korang nak Loko ajak borak, boleh type komen di bawah. Dan kalau korang nak tanya lebih lanjut mengenai apa-apa sahaja yang setelah kita borakkan for the past 1 month, boleh juga komen di social media Loko. Dan kalau ada topik-topik menarik yang korang nak kami kongsikan atau kami bicarakan atau kami borakkan, juga tulis di social media Loko. Okay, so Kai, thank you so much, and selamat berehat, dan terima kasih. Selamat pagi di sana. Selamat pagi. Okay, Kai. Bye. Bye. Thank you.